Radio Thailand World Service dalam bahasa Melayu untuk Anda mengenali Thailand. Assalamualaikum, Anda bersama saya Nadia Abdul Latif. Saudara pendengar, kerajaan mempromosikan imej makanan Thai di benua Eropah semasa pesta filem Cannes di Perancis. Puan Supaji Suthamphan, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan mengetuai rombongan eksekutif kanan untuk melawat restoran Thai Tuk Tuk Thai di Cannes untuk memantau operasi perniagaan dan mendengar cadangan untuk mempromosikan imej makanan Thai di Eropah. Restoran tersebut telah menerima pensijilan Thai Select bertaraf 1 bintang dan terletak di pusat bandar strategik pelancongan yang merupakan titik penting dalam mempromosikan dan memacu barangan serta perkhidmatan Thai melalui dimensi budaya secara berkesan. Restoran Tuk Tuk Thai mendapat sambutan yang sangat baik daripada penduduk Perancis dan pelancong asing, terutamanya semasa pesta filem Cannes terletak di Jalan Rue Biwok, Napoleon. Restoran ini menawarkan rasa makanan Thai yang asli serta hiasan yang mencerminkan identiti Lana dan budaya Thai. Menu utama yang terkenal di peringkat antarabangsa termasuklah Pad Thai, Tom Yam Kung, dan kari hijau. Dengan penekanan kepada penggunaan bahan tempatan yang berkualiti tinggi digabungkan dengan rempah ratus yang diimport dari Thailand untuk mengekalkan rasa tradisi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan menyatakan bahawa restoran Thai di luar negara merupakan mekanisme penting dalam memacu dasar soft power kerajaan untuk membina populariti barangan dan perkhidmatan Thai di persada dunia. Pada masa ini, Perancis mempunyai sebanyak 37 restoran yang telah menerima pensijilan Thai Select di bandar-bandar utama di seluruh negara, yang terdiri daripada 1 restoran bertaraf 3 bintang dan 36 restoran bertaraf 1 bintang. Bagi menaik taraf standard simbol Thai Select format baharu, kriteria penilaian telah diselaraskan ke 4 tahap untuk menyokong semua segmen restoran, daripada tahap casual hingga premium. Penilaian intensif dilakukan dalam 5 dimensi utama, iaitu rasa dan persembahan, suasana restoran, standard kebersihan, kepakaran chef dan kualiti bahan mentah. Selain dari itu, simbol bintang kehormat berbentuk bunga orkid digunakan sebagai tanda jaminan kualiti standar makanan Thai ke peringkat antarabangsa. Lawatan ini merupakan sebahagian daripada plan proaktif untuk mempromosikan dan memperluaskan pasaran produk Thai melalui industri makanan. Ia bukan saja membantu meningkatkan nilai ekspor bahan mentah dan perasa dari Thailand, malah turut membuka perspektif serta membina kesan positif kepada pengembara dari seluruh dunia melalui identiti Thai yang indah. Pejabat promosi perusahaan kecil dan sederhana kerjasama dengan Universiti Suan Dusit melancarkan projek Thai Select. Melancarkan projek Thai Street Gold Star bertujuan untuk meningkatkan taraf makanan jalanan di 3 wilayah, yaitu Bangkok, Chonburi dan Chiang Mai ke standar antarabangsa. Menggunakan teknologi AI dan inovasi digital, lebih dari 1,000 gerai telah dipilih untuk menyertai sistem dan dapat membina keyakinan dalam kalangan pelancong di seluruh dunia, terutamanya kumpulan pelancongan kesihatan untuk menjadi mekanisme utama dalam memperkasakan ekonomi akar umbi melalui soft power makanan Thai. Encik Napinthorn Sri Sanpang, Menteri Jabatan Perdana Menteri, menyatakan bahawa makanan jalanan Thai merupakan kekuatan yang diiktiraf di peringkat dunia. Namun masih kekurangan penyelarasan dari segi standard keselamatan dan kebersihan. Oleh itu, projek ini diperkenalkan untuk membina standard baru
bermula daripada ujian sisa kimia, keselamatan bahan mentah hingga kebersihan premis, bertujuan agar kumpulan wellness tourism yakin dengan kualiti makanan jalanan dan membantu meningkatkan kepercayaan pengguna dunia dalam jangka masa panjang. Tarikan utama ialah aplikasi Thai Street Gold Star yang menggunakan AI untuk menganalisis tingkah laku dan mencadangkan gerai yang sesuai dengan keperluan individu. Puan Panita Chinawat, pemangku pengarah OSMEP, menyatakan bahawa OSMEP akan menyokong bajet sistem POS untuk mengurangkan kos dan membantu pengurusan kedai untuk SME. Sijil pengiktirafan ini adalah berdasarkan pembaharuan tahunan dan pemantauan akan dijalankan dengan berterusan. Jika standar tidak dapat dikekalkan, hak pengiktirafan tersebut akan ditarik balik serta merta. Manakala Encik Chanasek Nishanun, Naib Rektor Bahagian Pentadbiran Penyelidikan dan Inovasi Universiti Suan Dusit, menyatakan bahawa pihak universiti akan menggunakan makmal standar untuk memeriksa pencemaran di samping menambah kriteria ekonomi hijau seperti pengurangan penggunaan polisterina dan kawalan karbon sebelum mengadakan aktiviti jelajah dan memperluaskannya ke seluruh negara. Langkah untuk meningkatkan standard kali ini bukan sekadar penjenamaan semula gerai makanan jalanan, tetapi merupakan peletakan asas penting dalam memacu soft power makanan Thai agar berkembang secara mampan di persada dunia di bawah peraturan antarabangsa di era baharu yang menekankan inovasi dan keselamatan. Ini akan menjadi pemacu utama dalam membina kestabilan ekonomi akar umbi dan mentransformasikan Thailand sebagai destinasi pelancongan kulinari dan kesihatan bertaraf dunia pada masa hadapan. Wilayah Yasothon kerjasama dengan Perbandaran Tat Thong telah merasmikan Pesta Bun Bang Fai tahun 2026. Acara ini bertujuan untuk memelihara kepercayaan dan pegangan terhadap Hayaten dalam memohon hujan mengikut musim, di samping meningkatkan taraf budaya dan tradisi tempatan sebagai destinasi pelancongan baru untuk merangsang ekonomi serta menjana pendapatan kitaran untuk kampung dan komuniti secara nyata. Suasana di dalam majlis dimeriahkan dengan perarakan roket yang dihias indah serta persembahan gendang panjang yang mencerminkan identiti menawan masyarakat Isan. Encik Khancai Tantima, Timbalan Gavindar Wilayah Yasothon, menyatakan bahawa tradisi Bun Bang Fai merupakan warisan budaya masyarakat Isan yang diwarisi sejak sekian lama. Semangat perpaduan dalam penganjuran acara kali ini dianggap sebagai usaha memelihara dan mengembangkan kebijaksanaan nenek moyang agar dikenali di peringkat antarabangsa. Ia juga menjadi pemacu penting dalam memperkukuhkan modal budaya wilayah Yasothon, sekaligus memacu ekonomi akar umbi melalui pelancongan budaya. Beliau yakin bahawa kepercayaan ini akan membawa kesuburan dan hasil pertanian kepada tanah air pada musim pengeluaran. Manakala Pak Supan Kamlu, Datuk Bandar Perbandaran Tat Thong, selaku penganjur utama mendedahkan bahawa penganjuran tahun ini memfokuskan kepada peningkatan acara selama 3 hari 3 malam antara 15 hingga 17 yang lalu. Aktiviti utama yang menjadi tarikan budaya termasuklah pertandingan Ratu Bang Fai Tat Thong untuk mencari duta budaya, perarakan tarian tradisi, tarian Seng yang menghimpunkan penari dari setiap kampung untuk mempersembahkan gerak tari yang gemalai, serta pertandingan melancarkan roket ke ruang angkasa yang mempamerkan potensi kejuruteraan rakyat tempatan di samping mengekalkan standard keselamatan yang ketat. Pelaksanaan program kali ini bukan sekadar sambutan tradisi lama,
tetapi merupakan strategi penting dalam menggunakan modal budaya dan soft power untuk memacu sektor pelancongan. Ini akan membantu mengagihkan pendapatan terus kepada penduduk tempatan sambil membuka pintu kepada pelancong untuk datang merasai sendiri jiwa masyarakat Isan yang membanggakan. Kementerian Perdagangan mempercepatkan penggunaan domestik dan mempromosikan ekspor buah-buahan Thai tahun 2026. Kerjasama dengan rakan rangkaian perdagangan serta platform digital antarabangsa. Langkah ini bertujuan untuk memacu ekonomi akar umbi dan mencipta nilai tambah kepada hasil pertanian dengan sasaran pertumbuhan ekspor tidak kurang daripada 5%, yang membawa nilai keseluruhan sekitar 179,000 juta baht. Encik Prakan Kodamrong, Timbalan Jurucakap Kementerian Perdagangan, mendedahkan bahawa statistik ekspor buah-buahan segar pada suku pertama di tahun ini berjumlah 305,673 tan dengan nilai 22,285 juta baht, meningkat sebanyak 56,24%. Kejayaan ini adalah hasil daripada aktiviti padanan perniagaan yang telah menjana nilai pasaran lebih dari 3,120 juta baht, di samping penyelarasan logistik dengan pusat pemeriksaan kastam di Laos, Vietnam dan China. Selain dari itu, dorongan daripada pejabat promosi perdagangan luar negeri di Republik China telah berjaya menjana tempahan awal durian sebanyak 1 hingga 1,1 juta tan dan mangki sebanyak 150,000 tan. Bagi strategik pasaran luar negara, Kementerian Perdagangan memberikan tumpuan untuk mengekalkan pangkalan pasaran utama di China yang merangkumi 80% daripada keseluruhan ekspor buah-buahan segar Thai. Ini dilaksanakan melalui aktiviti bersama gedung membeli belah dan restoran Thai Select di bandar-bandar strategik. Di samping itu, saluran pasaran baru yang berpotensi di Republik Korea dan Republik India turut diperluaskan melalui sistem e-dagang thaitrade.com dan Top Thai. Selain dari itu, pameran makanan antarabangsa Thai Fest Anugerah Asia 2026 yang berlangsung pada 26 hingga 30 Mei yang lalu di Impact Muang Thong Thani turut digunakan sebagai platform rundingan perdagangan antara pengekspor Thai dengan rakan kongsi lebih dari 140,000 buah negara di seluruh dunia. Mengenai langkah pengurusan dalam negara, kerjasama telah dijalankan dengan Pasar Raya Peruncit dan pemborong Pasar Pusat Perdagangan serta sektor swasta untuk mengedarkan hasil kepada pengguna dengan sasaran tidak kurang daripada 500,000 tan. Ini dilakukan melalui buah-buahan dan pengedaran barangan melalui rangkaian talan pos operasi yang sistematik. Ini akan membantu mengekalkan kestabilan harga hasil pertanian di samping memperkukuh daya saing petani dan usahawan Thai dalam arena perdagangan antarabangsa secara berkesan. Sekian berita. Assalamualaikum. Radio Thailand World Service, berita dalam bahasa Melayu. Terima kasih yang Anda ikuti program kami.